Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat warga Malaysia yang disayangi, yang dikasihi, insya-Allah. Jadi hari ni bukanlah saya nak buat cerita macam-macam, tapi ramai yang PM yang bertanyakan tentang masalah yang viral hari ni. Jadi sebenarnya saya pun malas nak campur banyak-banyak tuan. Tapi melibatkan benda ni, melibatkan rumah Allah. Jadi saya sebagai umat Islam dan juga saya sebagai rakyat Malaysia, saya perlu bercakap lah. Saya mohon ampun dan maaf kepada semua jabatan-jabatan yang mungkin terasa. Tapi ini pandangan saya dan juga rakyat, insya-Allah. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Ini sejuk tu, insya-Allah. Jadi kita kecoh lah viral hari ni apabila orang nak pergi solat Jumaat di negeri Selangor hari ni, tak silap saya, perlukan booster. Dan siapa yang tidak cukup booster, maka dia tidak boleh solat Jumaat. Jadi saya berasakan benda ni satu benda yang tidak adil lah kepada kita umat Islam hari ni. Kerana nak masuk pasar raya tidak perlukan booster, hanya cukup 2 dos dah boleh masuk pasar raya. Tapi kenapa di masjid, tempat rumah Allah, untuk kita beribadat, untuk kita beribadah pada Allah SWT, perlukan 2 booster ni? Jadi saya tak faham lah. Kalau nak buat booster ni semua, saya rasa eloklah selaraskan semua, seluruhnya. Masuk pasar raya pun kena booster, masuk apa tempat pun kena booster, masuk kedai makan pun kena booster. Kan? Jadi benda ni saya rasa macam tidak adil lah bagi kita umat Islam. Dan mungkin ada orang yang tak ambil lagi booster, dan mungkin ada orang baru cukup 2 dos dan tak boleh nak ambil booster, jadi tak boleh pergi sembahyang. Jadi saya rasa benda ni saya kurang bersetuju. Saya bukan nak menghasut rakyat ni. Saya bagi tahu live ni sekali lagi kepada kerajaan hari ni, saya bukan nak menghasut rakyat, tapi saya minta penjelasan daripada kementerian yang berkenaan tentang SOP ataupun JAIS tentang kenapa perlu booster. Yang tak ada booster tak boleh masuk. Sedangkan banyak tempat-tempat lain, pasar raya, kedai makan, disco, club, apa, karaoke apa semua, tak perlukan booster untuk masuk. Ini tempat Allah, rumah Allah. Orang nak pergi solat. Adakah, dan saya nak tanya juga, adakah kalau di booster kali ni solat boleh tidak berjarak lagi? Adakah lepas booster ni solat boleh berjemaah dan rapatkan saf? Saya nak tanya yang tu kepada kementerian yang berkenaan. Sebab saya tak berminat nak bercampur dalam hal macam-macam, tapi melibatkan ni rumah Allah, isu rumah Allah, dan juga isu ibadat orang Islam. Jadi saya sebagai orang NGO dan juga aktivis, saya perlu bersuara lah. Saya minta ampun dan maaf, saya tidak ada untuk mengecilkan hati siapa, dan saya tidak berminat untuk bercakap di atas tiket politik. Tapi saya bercakap hari ni adalah, saya bercakap di konteks ini adalah sebagai kita, sebagai saya sebagai orang rakyat Malaysia, dan juga saya sebagai umat Islam di negara di Malaysia hari ni. Jadi saya minta sekali lagi kepada kementerian, tolong jawab benda ni. Jangan cuba nak buat benda-benda yang boleh memarahkan, boleh naikkan kemarahan umat Islam hari ni. Yang nak pi politik, yang nak pilihan raya di negeri Johor, boleh pula. Ada tak, saya nak tanya, pilihan raya di Johor nanti, kalau siapa yang tak cukup booster, jangan mundi, boleh tak boleh? Saya nak tanya hari ni, kerajaan hari ni, saya bukan mana-mana parti tuan-tuan. Hang kerajaan mana sekalipun, kalau hang buat tak betul, hang buat zalim pada rakyat, kita kena bangkit, bukan bangkit no, kita kena bangkit dan bercakap. Kita kena mempertahankan hak kita sebagai rakyat Malaysia, hak kita sebagai orang Islam di negara Malaysia ni. Yang mana di negara Malaysia ni adalah Islam adalah agama persekutuan. Jadi saya kena bercakap tuan-tuan. Kalau saya tak bercakap, saya rasa berdosa pula. Sebab pertama, saya ramai follower. Yang kedua saya memang aktivis. Kalau saya tak bercakap benda ni, saya rasa saya berdosa lah tuan. Saya perlu bercakap lah, beri sikit pandangan saya. Dan saya nak tanya kepada kementeri hari ni, dan Perdana Menteri sendiri hari ni, saya tanya, adakah pilihan raya di Johor nanti yang akan bakal dibuat ni, yang mana tak cucuk booster, tak boleh mundi?
Kalau yang tu buat, tak apa, masjid nak buat booster, buatlah. Dan saya minta bukan setakat masjid sahaja, saya minta semua pasar raya, kedai makan, apa sekalipun, wajibkan booster sama-sama. Jangan orang kata apa, mainkan isu yang boleh melibatkan kemarahan umat Islam. Saya bukan nak balu siapa-siapa, tuan-tuan. Saya tak berminat nak cakap dalam politik ni. Saya politik saya, tuan-tuan, yang mana parti politik yang boleh membanggakan umat Islam, yang boleh menyelamatkan umat Islam, yang boleh menguntungkan umat Islam dan orang Melayu, saya akan sokong. Dan juga satu politik yang boleh mengharmonikan bagaimana kaum yang berbilang dalam masyarakat majmuk dalam Malaysia, saya sokong. Tapi kalau politik yang mengkucar-kacirkan, yang menyebabkan kemarahan kepada umat hari ini, menyebabkan rakyat menderita, itu kita tidak sokong, tuan. Kita kena berlaku adil. Kalau kerajaan buat yang baik, kita sokong benda yang baik. Tapi kalau kerajaan buat benda yang tak baik, kita perlu bercakap. Sebab apa? Negara ini adalah negara demokrasi. Negara demokrasi yang boleh kita bebas bersuara. Jadi saya bukan nak menghasut. Saya janganlah pula main hantar SB ke polis, saya main pula ambil keterangan saya, macam mana saya kenal sebelum-sebelum ni, saya dituduh sebagai menghasut dalam negara, akta hasutan dalam negara. Saya bukan nak hasut umat hari ni, saya bukan nak hasut rakyat hari ni, tapi saya bercakap di atas kebenaran dan saya minta penjelasan hari ni. Saya tidak menghukum, saya tidak judge apa-apa kerajaan ni. Cuma saya sebagai rakyat, saya perlukan penjelasan yang cukup detail daripada kerajaan. Kenapa masjid hari ni di Selangor memerlukan booster, dan tempat-tempat lain tidak perlukan lagi. Tidak perlu booster, boleh masuk kedai makan, pasar raya, supermarket. Apa bezanya tempat masjid dengan tempat-tempat lain? Semua tempat orang berkumpul. Malah di masjid ni saya rasa lagi strategik. Sebab apa? Duduk pun jarak-jarak, tak belaga bau. Kalau pergi supermarket ni kadang-kadang walaupun jaga penjarakan anda, tapi saya rasa kalau dalam supermarket lebih berisiko untuk dijangkiti COVID ni. Sebab apa? Pertama sekali kalau troli, boleh jamin kat kita tak semua troli lepas diguna dispray? Tak, kadang-kadang terlepas juga. Jadi benda tu tak boleh dijamin. Dan saya rasa kadang-kadang dalam supermarket terberatus bau, terlampau ramai orang. Jadi di situ lebih berisiko daripada masjid. Masjid ni memang duduk pun dah berjarak-jarak. Dan yang kedua saya nak tanya, andai kata kalau booster masuk masjid perlukan booster, adakah lepas perlukan booster solat boleh didapatkan soft? Itu saya. Dan yang ketiga saya tanya, kalau masjid di booster, wajib juga di booster pilihan raya yang akan berlaku di Negeri Johor. Siapa yang tak ada booster tak boleh mengundi. Buat macam tu, bagi orang boleh jadi rakyat nampak adil sikit. Jangan nak mainkan isu yang boleh benda-benda yang boleh kita rasa tak puas hati. Saya tak kisah, tuan-tuan, siapa pun, menteri mana pun, saya bukan nak hantam peribadi dia, tapi saya minta ni penjelasan sahaja. Saya bukan orang pandai, saya bukan bijak pandai, sebab tu saya tak jadi Perdana Menteri. Tapi saya sebagai rakyat, saya sebagai orang Islam yang ada hari ni, dan saya seorang aktivis NGO yang kita bangkitkan isu-isu yang menyebabkan tidak harmoni dalam Malaysia. Jadi saya minta penjelasan hari ni, insya-Allah. Saya rasa saya tak cakap benda salah kan. Pasal basah tu rapat sah, yang tu kita pun rasa pelik lah ni, pelik. InsyaAllah saya minta kerajaan tolong, insyaAllah. Maafkan, baik, insyaAllah. Kes makin tinggi melancak itu. Saya tak kisah, tuan-tuan, nak booster. Saya bukan anti vaksin. Ikut suka lah, tuan-tuan nak booster ke, tuan-tuan tak booster ke, saya tak biasa suruh jangan booster, jangan ambil vaksin. Tak, ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan rasa perlu benda tu, tuan-tuan ambil. Tuan-tuan rasa benda tu memang keperluan untuk tuan-tuan ambil booster, untuk mudahkan perjalanan tuan-tuan ke apa-apa, ambil lah. Saya tak biasa menyuruh orang, saya tak biasa menyekat orang. Tapi dalam isu ni dah jadi satu benda yang problem lah bagi saya. Tiba-tiba viral hari ni, orang yang pergi masjid tak boleh pergi solat, kena tunggu di luar, disuruh pulang, disuruh balik. Jadi saya rasa benda ni satu penginayaan lah, satu diskriminasi lah bagi kita umat Islam hari ni di negara kita ni. Negara kita adalah negara agama Islam, adalah agama persekutuan.
Tapi saya nampak hari ni kebelakangan ini dengan pelbagai-bagai isu yang berlaku, seolah kita ni Islam ni kita duduk di Malaysia ni macam dah kena dikrismi apa? Allah. Kita macam ditindas lah. Kita ditindas tuan-tuan. Jadi macam kita ditindas dan kita pun heran kenapa benda-benda ni berlaku. Patutnya hari ni kerajaan, dan kita pun melihat hari ni kerajaan orang Islam. Perdana Menteri kita pun orang Islam, menteri-menteri dia pun semua orang Islam. Kita tak tuju pada siapa-siapa, tapi tolonglah cakna sikit masalah umat Islam dan rakyat Malaysia hari ni. Jangan nak cakna benda-benda yang nak kepentingan politik, kepentingan kerusi, kuasa masing-masing. Yang lain kita abaikan. Jadi saya rasa benda ni tidak patutlah. Kita sebagai menteri yang telah diberi amanah oleh rakyat, bukan takat rakyat, Allah Ta'ala beri amanah tu. Kamu menjadi Perdana Menteri, kamu menjadi kerajaan hari ni, kamu lebih pandai Islam daripada saya lagi, kamu lebih hebat dan bijak lagi. Patutnya kamu pegang amanah itu, menjalankan amanah itu dengan betul-betul adil, bertanggungjawab. InsyaAllah barulah negara kita ni selamat daripada segala bala bencana. Sebab apa hari ni, bila kita buat kemungkaran, kita tak ambil tahu pasal rakyat, bala bencana akan berlaku. Berlaku dan berlaku. Jadi kita tak mau tuan-tuan, bencana, bala-bala yang pada Allah SWT ni tidak mengenal kamu siapa. Kamu orang soleh ke, kamu orang jahat ke, Allah Ta'ala hantar bala ni, dia tak kira dah hang siapa. Sebab apa tak jera, aku bagi sama orang tahu. Jadi kita tak mau. Kita tak mau tuan-tuan. Jadi dengar doktor kata nice, tak tahulah tuan-tuan, hari ni penyakit ni pun banyak negara pun dah end pandemik dah. Banyak negara yang saya tengok hari ni, saya baca juga berita-berita dah end pandemik. Endemik dah tuan-tuan. End pandemik pula, endemik. Jadi bila endemik dah tuan-tuan, dah benda ni dah jadi macam rutin dah jadi macam semua dah. Kadang-kadang kena, dia demam sehari 2, 3 hari ke apa ke, kuarantin dalam rumah, dah sihat sembuh, boleh keluar balik macam biasa. Jadi benda ni dah jadi macam, tak tahu nak cakap lah, dah jadi macam benda biasalah, benda kita nak kena hadap tuan-tuan. Cuma kita boleh bercakap, jaga SOP, jaga pakai mask, apa yang tu saja tuan-tuan. Tapi kita tengok negara-negara luar hari ni dah bebas dah tuan-tuan, tak seperti kita lagi tuan-tuan. InsyaAllah kita doa pada kerajaan kita supaya diberi kekuatan untuk membasmi, untuk menangani isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat. Saya harap hari ni Perdana Menteri kita, semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kamu supaya kamu berlaku adil pada umat, kamu berlaku adil kepada agama kamu. InsyaAllah kamu, hidup kamu akan senang dan akan dirahmati oleh Allah SWT. Itu saja. Dan juga kepada semua menteri-menteri juga, termasuklah Khairy Jamaluddin, tak kisahlah siapa sekalipun tuan-tuan, saya mendoakan kamu dengan amanah yang kamu dapat ni, kamu jalankanlah amanah yang betul. Janganlah kamu asyik-asyik membangkitkan kemarahan umat Islam. Ingat, setiap doa orang yang dianiaya, Allah Ta'ala angkat doa dia. Allah Ta'ala angkat dan tidak ada hijab doa yang teriniaya. Jadi saya harap juga kepada menteri-menteri semua, termasuklah Khairy Jamaluddin dan menteri-menteri yang lain sekali, saya mendoakan kamu, semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kamu supaya berlakulah adil dan bertanggungjawablah kepada rakyat Malaysia dan umat Islam hari ini. InsyaAllah saya tak kecam kamu, saya tak kata apa kamu, saya doakan kepada kamu insyaAllah. Kelak boleh penuh, itulah kedah kat mana insyaAllah. Jadi itu saja tuan-tuan daripada saya tak mau live panjang-panjang. Waktu pun dah menghampiri untuk waktu maghrib. Jadi insyaAllah kita doa lah tuan, kita dah nak sampai bulan puasa ni, kita bersama-sama bersatulah umat Islam. InsyaAllah kita buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Ni bulan dekat-dekat bulan puasa ni tuan-tuan, banyakkan amal ibadat kita, dan tak lama lagi kita akan sambut hari raya tuan-tuan, Aidilfitri. Dan kita haraplah kali ni hari raya bolehlah anak-anak balik berjumpa dengan saudara mara ibu di kampung insyaAllah dengan selamat insyaAllah. Dah lama dah kita tak boleh nak balik. Kita kita ikut apa yang kerajaan mau. Kerajaan buat PKP, kita ikut PKP. Kerajaan buat PKPD, PKP, macam-macam fikir, saya pun tak boleh nak fikir dah tuan-tuan. Dan kita ikut semua segala apa yang kerajaan mau. Dan saya harap kali ini diberilah luang sedikit kepada kita umat dan juga rakyat Malaysia boleh balik berjumpa sanak saudara dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan insyaAllah. Kita jangan makilah siapa-siapa pun tuan-tuan, kita jangan maki, biar apilah tuan-tuan. Kita doa tuan, kita nak Allah Ta'ala beri satu kekuatan pada umat Islam adalah doa. Doa tu adalah senjata mukmin.
Jadi kita doa tuan-tuan. Orang buat nanya kita ke apa tuan-tuan, menteri buat kerja tak betul ke, tak amanah pun tuan-tuan, kita berdoa, ya Allah tuanku, menteri ni dah buat nanya aku, supaya kau tunjukkanlah hidayah kau, insya-Allah tuan-tuan, no? Jadi kalau menteri yang betul, yang baik, dia akan jalankan amanah yang baik, kita mendoakan kesejahteraan kepada dia, supaya dia lebih kekal lama dalam tampuk pemerintahan ni, supaya kita mendapat daripada asbab keberkahan pemerintahannya. Itu saja tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya nak baca komen Ustaz. Tak tahulah, saya pun tak tahu, macam-macam isu dah bangkit tuan-tuan. Saya pun nak cakap pun tak kena tuan-tuan. Ambil pilah kita. Kalau tak rapat sah status solat macam mana, kurang pahala ke? Kurang pahala ataupun lebih pahala tu bukan kerja saya tuan-tuan. Saya tak boleh nak cakap. Dan ini telah difatwakan oleh ulama-ulama semua tentang saf. Tidak rapatkan saf ni sebab mudarat, sebab mudarat, maka dia dibenarkan. Kalau tidak mudarat, maka dia tidak boleh suka-suka untuk kita tidak rapatkan saf. Sebab rapatkan saf ni hadis, banyak hadis Nabi SAW, Nabi suruh rapatkan saf. Dan sebelum kita solat, para imam pun akan bercakap, sawu sufufakum fa inna taswiyata sawfi min tamamis solah. Rapatkan saf, semoga kita diberkati. Dan benda-benda ini selalu kita, imam-imam selalu baca sebelum naik jadi imam. Jadi dah jadi pandemik ni, ulama berbahas untuk menentukan satu hukum tu. InsyaAllah kita ikut saja apa yang ulama buat, InsyaAllah kalau tak betul pun ulama akan tanggung. Kalau betul pun kita dapat, kita insya-Allah kok mana pun kita betul tuan-tuan. Sebab apa? Kita ikut ulama dan kita bukan ulama. Biar ulama buat ketentuan. Depa buat fatwa mereka sendiri, biar mereka buat fatwa sendiri. Betul tak betul itu atas kepala depa tuan-tuan. Salah haram ke apa pun tuan-tuan, atas kepala depa tuan-tuan. Di akhirat nanti Allah Taala tak akan tanya kita, insya-Allah. Kita tak akan tanya. Sebab apa? Kita bukan sebagai dilantik, kita bukan seorang ulama yang pandai dalam bab ilmu. Kita hanya mengikuti ulama. Biar ada salah ataupun tidak, itu ditentukan oleh Allah SWT, insyaAllah. Tok dah booster ke belum? Saya ni tuan-tuan, kalau orang tanya berapa dos, saya nak cerita tuan-tuan, saya sampai dah overdose dah sebenarnya tuan-tuan, no? Booster ke, dah overdose dah sebenarnya. Saya Allah InsyaAllah, no? Pakat-pakatlah kita tuan-tuan, pakat-pakat sama. Dan saya minta juga semua NGO dan juga aktivis-aktivis tolong bangkit bersuara untuk umat Islam hari ini, insyaAllah. Dengan kita bangkit bersuara ini, satu tekanan kepada kerajaan, satu tekanan kepada pihak-pihak tertentu yang kita merasakan tidak adil, akan merasa sedikit tekanan, gangguan sikit daripada desakan-desakan yang kita cuba bangkitkan ni. Jadi saya harap kepada semua NGO dan juga aktivis, tolonglah bangkit bercakap, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Dah dekat waktu maghrib. Saya mohon ampun dan maaf kepada Khairi Jamaluddin. Saya mohon ampun dan maaf dah. Saya bukan nak menghina kamu, tidak mengkritik kamu, tidak. Saya mendoakan kamu supaya kamu, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kamu. Dan saya mendoakan kepada Khairi Jamaluddin, Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kamu untuk melaksanakan perkara yang dirahmati dan disukai oleh rakyat Malaysia hari ini, insyaAllah. Kita jangan marah Khairi Jamaluddin, jangan kita maki hamun. InsyaAllah kita doa kat dia supaya dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, Khairi Jamaluddin akan berani, akan mempertahankan umat Islam, akan mempertahankan rakyatnya, insyaAllah, dengan amanah yang telah diberi. InsyaAllah kita harap yang tu. Jadi insyaAllah kalau benda kita tak buat tak betul, kita akan menerimalah balasan yang tak betul nanti, insyaAllah. Jadi dari situ sahaja tuan-tuan daripada saya. Sembang bab rapat saf tapi masjid macam tu juga dah akhir zaman Muhammad Rusdi. Dah akhir zaman, kita tak boleh cakap dah, no? Kita tak boleh nak cakap dah. Kita nak buat apa pun tak boleh. Akhir zaman ni memang macam tu dah. Tapi sekurang-kurangnya kita bercakap juga daripada kita diam, insyaAllah. Ya betul, daripada saf tu kita dah nampak perpecahan. Itu benda yang mustahak tuan-tuan, no? Dari zaman, tak silap saya, zaman Sayyidina Umar, kalau silap betul ke saya, Sayyidina Umar akan ambil pedang dia tuan-tuan, no? Dia akan tarik saf dia tu, no? Masa saya ikut tabligh tu, rajin lah benda-benda dengar. Dia akan tarik saf, dia tarik pedang tu supaya apa tuan-tuan? Sama saf dan rapat saf tu tuan-tuan. Sebab dalam saf, dalam solat,
rapatkan sah dalam solat ni memang cukup mustahak bagi kita umat Islam. Barulah kita akan ada kekuatan tu tuan-tuan. Rapatkan sah bila bertemunya bahu bersama bahu ni, kita umat Islam akan ada kekuatan. Jadi itu saja daripada saya. Ampun dan maaf, saya mohon dan dipinta, bukan selamat raya tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf. Jadi insya-Allah saya doakan kepada semua, kalian-kalian semua, pada haters-haters saya, kepada yang orang tak suka saya doa juga. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu semua sekalian insya-Allah. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.